Dikisahkan oleh seorang khatib di Arab Saudi tentang seorang pendakwah yang tinggal di negeri Maghribi ataupun di negeri Morocco sekarang ni, nama bahasa Arabnya Maghribi. Suatu malam beliau bermimpi didatangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedatangan Nabi pada malam itu nak mengkhabarkan kepada dia bahawa ada seorang tinggal di negeri Mekah, namanya Sipulan bin Sipulan, adalah ahli syurga. Kemudian pada malam yang kedua, pendakwah ini didatangi sekali lagi oleh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, dan Nabi mengatakan lagi bahawa Sipulan bin Sipulan tinggal di negeri Mekah adalah ahli syurga. Sampai pada malam yang ketiga, peristiwa yang sama berlaku dan juga dikhabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Fulan bin Fulan tinggal di negeri Mekah adalah seorang ahli syurga. Jadi berita ini sangat menghairankan kepada pendakwah ini, kerana beliau didatangi sendiri oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan bahawa ada seorang yang tinggal dekat Mekah adalah ahli syurga. Jadi satunya kita faham bahawa kalau ada orang mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang mimpi itu benar. Tidak ada jin, iblis, syaitan yang boleh menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya, dia cerita tentang ada orang sebagai ahli syurga. Lalu dia pun bersiap-siap berangkat ke Mekah dengan tujuan untuk mencari siapakah orang ini, nak tahu apakah amalan yang dilakukan oleh orang ini sehingga dia dikatakan oleh Nabi sebagai ahli syurga. Jadi kat dunia lagi dah dapat cop dah dapat tiket dah, mengesahkan dia untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pun pergi Mekah. Kemudian dengan pertolongan rakan-rakan dia, kenalan-kenalan dia yang berada di Mekah itu, dia berhasil menemui orang itu. Tinggal di suatu kawasan yang tak popular. Orangnya pun kalau tengok sekali lalu macam tu tak macam ahli syurga. Dari segi amalnya pun sekali lalu tak macam amalan ahli syurga. Lalu bila bertemu dengan orang itu, dipendekkan cerita, dia pun terus mengkhabarkan kepada orang itu bahawa saya mimpi didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi beritahu engkau ahli syurga. Menangis orang itu dan tak percaya bahawa dia ialah ahli syurga. Lalu setelah didesak-desak nak tahu apa amalan dilakukan oleh orang ini, maka orang itu pun cerita. Dia kata, saya ni walaupun duduk dekat Masjidil Haram ni, dekat Mekah ni, tapi saya jarang pergi masjid. Ya, cuma adalah dia kata saya ni ada jiran saya ni kematian suami dia dan dia menanggung anak-anak dia. Jadi sejak daripada kematian suaminya, saya telah membahagikan gaji saya, pendapatan saya kepada dua. Satu bahagian untuk saya, satu bahagian lagi untuk anak-anak yatim sebagai jiran tadi, jiran saya itu tadi. Rupa-rupanya tuan-tuan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah satu-satunya amalan yang menjadikan dia termasuk dalam kalangan ahli syurga sebagaimana yang dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini. Ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dengan orang yang menjaga, membiaya, memenuhi daripada keperluan-keperluan anak yatim seperti ini. Maknanya orang itu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kepada kisah ini, nak tunjukkan kepada kita bahawa kita tak tahu apa daripada amalan yang kita lakukan selama ini menyebabkan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala nanti untuk mendapat kurnia nikmat syurganya. Justru itu, marilah sama-sama kita mengambil peluang kesempatan semasa hayat kita di dunia ini untuk kita melakukan apa sahaja amalan, ibadat, ketaatan dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, sambil terus berharap dan bermohon ke hadrat Allah Subhanahu wa taala moga dengan amalan itu, dengan ibadah itu menjadikan kita termasuk mendapat kurnia nikmat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala.
Perlu juga saya nak nyatakan di sini untuk pengetahuan semua. Terjadi bagaimana ada orang sudahlah tidak memenuhi daripada keperluan anak yatim, tetapi mereka mengambil pula dan memakan pula harta anak yatim secara batil, secara salah. Ini termasuk daripada dosa besar. Ini termasuk daripada sebab-sebab yang boleh menjadikan seseorang itu dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sebut juga tentang beberapa kisah dalam masyarakat yang berlaku. Misalnya ada yang meletakkan adik-beradiknya sebagai penama, ataupun meletakkan orang-orang tertentu sebagai penama kepada duit EPF dia, duit KWSP dia, duit dekat tabung haji dia, duit dekat akaun bank dia dan sebagainya. Dia letak tu mungkin untuk memudahkan pengurusan pengeluaran wang dia apabila dia sudah meninggal dunia. Tapi yang penama tu satu lagi ni tak faham. Ya, dia penama, dia bukan pewaris harta. Ya, jadi penama dia bukan pewaris harta. Penama hanyalah mempermudah cara untuk mengeluarkan duit itu, harta itu, dan diberikan kepada anak yatim. Ya, tapi apa yang berlaku bila letak penama, dia rasa semua duit itu dia punya, dia ambil semua, dia makan semua. Sedangkan di situ ada hak anak yatim, di situ ada hak ibu tunggal yang ditinggalkan oleh suaminya. Akhirnya keluarga itu jadi miskin, jadi melarat, jadi minta bantuan dan sebagainya. Sedangkan suami dia telah meninggalkan sekian banyak harta kepada dia. Kita nak beritahu kepada orang-orang yang seperti ini, mungkin dapat 100,000, 200,000 atau 1 juta pun pada waktu yang singkat, ya, mungkin dia seronok, dia boleh kaya, dia boleh makan, dia boleh pakai duit itu untuk apa-apa saja kegunaan dia. Tetapi yakin percayalah, duit yang dia dapat tu tak setimpal dengan azab seksa yang nanti dia akan berhadapan dengannya. Duit 1 juta satu hari boleh habis, ya, beli macam-macam 1 juta, ya, hari ini beli kereta dah habis dah, tak payah nak fikir macam-macam, pergi kedai beli kereta 1 juta habis. Kelip mata je boleh habis 1 juta. Tapi dosanya memakan harta anak yatim, dosanya mengabaikan anak yatim, ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sepanjang daripada umurnya, sepanjang daripada hidupnya, hingga nanti akhirnya dia meninggal dunia wal iazubillah dalam keadaan membawa dosa memakan harta anak yatim yang termasuk daripada dosa-dosa besar. Tuan-tuan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi perkara ini berlaku dalam masyarakat, ya, untuk sama-sama kita renung-renungkan, untuk kita sama-sama perhatikan. Jangan sampai sudahlah kita tidak ada amalan yang menyebabkan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita pula berbuat amalan yang menyebabkan kita terpilih untuk masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala wal iazubillah. Jadi teruskan beramal, teruskan melakukan apa saja amalan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tak tahu mana satu daripada amalan yang kita lakukan menyebabkan kita terpilih untuk mendapat sebesar-besar kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak buat semua amalan pun mungkin kita tak mampu. Tetapi ada pepatah bahasa Arab menyebutkan, ma la yutrakul kullu la yutrakul kullu. Apa yang tak boleh kita buat semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Ya, apa yang tak boleh kita buat semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Tengok, orang itu dapat masuk syurga hanya sebab menjaga anak yatim, hanya sebab memenuhi keperluan daripada anak yatim. Walhal kata khatib tu, dia pun tak pergi Masjidil Haram. Masjidil Haram dekat je dengan rumah dia. Ya, jadi kisah ini sangat memberi inspirasi kepada kita untuk kita sama-sama renung-renungkan, untuk kita sama-sama hayati dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan usaha kita, amal kita, ibadah kita termasuk amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ada kebaikan dan ganjarannya untuk kebahagiaan kehidupan kita di dunia dan juga di hari akhirat.